cerita sebelum cerita Imam Ibn Athaillah. Ada seorang datang kepada Al-Imam Abdul Qadir An-Nabulsi, At-Tarabulsi. Datang orang ni daripada bukan dia. Datang kepada Syekh Mahmud Kurdi, seorang alim daripada Maghrib. Faham? Lalu orang ni tanya kepada Al-Imam Mahmud Kurdi tentang ditanya ni bukan dia datang dalam majlis Syekh Mahmud Kurdi. Bila main dalam majlis Syekh Mahmud Kurdi, maka hadirin sebahagian tu kata apa, innahu alim. Ini orang alim tu yang main tu. Maka kata Imam Mahmud Kurdi, da'una min ilmi. Da'una min ilmi maksudnya apa dia? Tak apalah, ilmu dia ada, tak apalah, kita tak perlu pun. Bila dia kata wa'amil aidan ya sayyidi, bukan sahaja alim saja, amil, ahli amal ya sayyidi. Maka kata Syekh Mahmud Kurdi, da'una min amali, kami pun tak perlu dengan amalannya. Faqala wa madza ba'da al-ilmi wal amal ya sayyidi. Anak murid tu tanya lagi, kata, wahai tuan guru, kalau dah ilmu dengan amal pun kita rasa kita tak perlu lagi pada waktu tu dengan orang tadi, kita nak apa lagi selepas tu? Kan dua tu kan yang paling agung. Apa kata Al-Imam Mahmud Kurdi? Dia kata hatil qabul. Kamu kata dia ada amal, dia ada ilmu. Hatil qabul, mana penerimaan? Buat mai penerimaan. Ada ilmu, diterima ada ilmu dia oleh Allah. Ada amal, diterima ada ilmu dia, amal dia oleh Allah. Hatil qabul. Fabaka as-sa'il atau al-hadirin hada. Menangis orang yang tanya tadi ni, hak kata tadi ni, dia kata tu alim, saya kata da'na min ilmi wa huwa amil aidan ya sayyidi, da'una min amali. Dia kata apa lagi selepas famadza ba'da al-amal wal ilm ya sayyidi. Kami nak buat apa lagi ni? Ilmu kan agung, amal pun masya-Allah, tak buat apa lagi? Hatil amal kata dia. Hatil qabul. Bawa mai kepada saya dengan qabul. Barulah boleh tahu kata ilmu tadi bermanfaat ke? Amal tadi bermanfaat? Setelah mana qabul, baru tahu manfaat ke tidak. Kalau tidak qabul, tak ada apa lagi. Sebab tu kata Syekh, la taghtar bit ta'at, al-ibratu bil qabul. Jangan kita tertipu dengan kita punya ketaatan kita. Banyak mana pun kita sujud, al-ibrah bil qabul. Yang paling utama adalah qabul. Dan ni kalau kita faham yang ni, baru kita faham kisah Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali bila ditanya kepada beliau setelah ada orang mimpi bertemu beliau, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu dalam maqamu ya Sayyidina Muhammad Al-Ghazali? Ada Imam Ghazali kata apa? Tulisan-tulisan saya tidak ada apa, cuma saya diberi pandang oleh Allah. Satu hari ketika saya sedang menulis, kemudian saya tengah fikir, kan pakai dakwat, cucuk dakwat tu, fikir. Waktu duduk fikir tu kata dia datang seekor lalat singgah pada hujung dakwat saya tu dan yamus, minum dakwat tadi. Saya biarkan dia. Ihsanan lahu. Karena ihsan kepada binatang tersebut, saya biarkan dia minum sampai kenyang, kemudian dia terbang. Rupanya tu yang dipandang oleh Allah. Saya diampunkan oleh Allah dengan perkara tersebut. Jadi apa di sini apa dah? La taghtar bit ta'at. Jangan tertipu dengan taat-taat yang banyak. Imam Ghazali siapa? Penulis Ihya. Ihya kitabnya apa? Kata Imam Nawawi, kalau ada selain daripada Quran boleh dibaca dalam semayang, maka Ihya dibaca dalam semayang. Kalau ada Ihya dibaca sampai tu. Bukanlah Imam Ghazali nak abad kata Ihya-nya pun ditolak. Dah. Dia nak abad kata apa? Al-ibrah bil qabul. Hak tu je. Walau khalil. Walau dengan bagi makan nyamuk lalat tadi saja. Al-ibrah bil qabul. Kalau qabul sikit pun tak apa. Boleh? Nampak tak? Al-ibrah bil qabul. Lepas tu minta kepada Allah qabul. Ya Allah, terimalah ya Allah. Hak tu je. Hak mana nak terima tu tak tahu. Tapi bila Allah terima, habis, selesai. Al-ibrah bil qabul. Ni penting ni ayat ni, masya-Allah tabarakallah. Tamam. Batu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kata beliau, rubbama fataha 'alaika bab at-ta'ati wa ma fataha laka bab at-ta'ah. Kemungkinan dibukakan kepada kamu dengan pintu ketaatan, tapi tidak wa ma fataha laka bab al-qabul, tapi tidak dibukakan kepadamu pintu penerimaan.
wa qada 'alaika bizambi wa kana sababan fil wusul. Dan dibukakan kepada kamu kepada jalan dosa. Kamu buat dosa, maka dosa tadi menyampaikan kamu kepada Allah. Rupanya taat tidak menyampaikan. Tetapi maksiat yang kamu buat tadi rupanya yang menyampaikan kamu kepada Allah. Oh, maksudnya di sini Imam Ibn Athaillah suruh buat maksiat? Tak. Bukan macam tu. Imam Ibn Athaillah nak kata jangan tengok dengan amalmu. Itu saja. Karena al-ibrah bil qabul. Manakala kamu tertipu dengan taat, nanti kamu akan pelekeh orang yang lain yang tidak melakukan taat macam kamu buat. Ini kata Imam Kurdi, salah satu daripada afat ataupun kerosakan dalam perjalanan, seorang ni dia suka dengan satu taat dan dia rasa muyul dengan taat tadi. Contoh, orang ni dia suka dengan apa? Dengan sedekah. Suka sungguh sedekah, dia tinggal hadis, dia kata hadis tak apalah, saya suka sedekah. Yang macam ni kena pilih jalan lain juga. Dia kena ambil jalan lain juga. Dia kena jangan sedekah saja. Tanawu'kan, pelbagaikan. Karena nanti syaitan akan main dia nanti. Dan rasa dia lah paling banyak sedekah, orang lain tak banyak sedekah. Jadi kena pelbagaikan. Pelbagaikan jalan taat kepada Allah. Jangan tertipu dengan satu jalan saja. Kamu kata kamu dah sampai dengan jalan tersebut, dan kamu diberi pembukaan dengan sebab jalan tersebut, maka kamu tinggalkan jalan lain. Ini salah satu juga kepada orang yang suka selawat tapi tak baca Quran. Ini kena hati-hati. Dia suka selawat. Dia kata saya kalau selawat, ya Rabbi, Masya Allah, tenggelam saya dengan selawat. Ya agung selawat. Baca Quran tak? Tak, saya tak baca. Bila saya baca Quran, tak, saya rasa selawat sedap lagi. Yang ni jaga-jaga. Iblis ni pandai. Kan kita habaq dah semalam. Kalau dia bodoh, nanti dia akan masuk dalam kaunsilnya. Dia akan celah dia. Kamu ni kena masuk lagi ni. Kursus. Kursus menyesatkan orang. Kamu silap jalan ni. Tak kena ni. Cara godaan tak kena. Sebab tu Al-Imam Al-Fasi radhiyallahu anhu syarih kepada Dalailul Khairat. Kata beliau dalam kitab dia kata ada di kalangan hamba Allah yang mana ditarbiah terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah murabbinya. Rasulullah yang akan pesan kat dia, ini kena buat, jangan buat. Macam tu terus. Kata para murid beliau, ni yang ta'liq kepada kitab Al-Imam Al-Fasi kata apa? Antara yang macam tu dia tu sendirilah. Dia sebut kata ada di antara orang yang memang dia sendiri ditarbiah. Dia tak sebut sama dia. Anak-anak murid dia komentar balik kata apa? Antara yang begitu dia lah. Penulis tu lah. Dia tu sendiri ditarbiah oleh Rasulullah. Sehingga Imam Al-Fasi dia tak akan mula selawat Dalailul Khairat melainkan dengan baca Quran. Karena satu hari bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya dekat dia. Kata kamu dah buat apa hari ni? Kata dia saya dah baca Dalailul Khairat. Kamu dah baca Quran? Dia kata tak lagi. Kenapa dahulukan daripada benda lain daripada Quran? Mulakan dengan Quran dulu baru baca dengan Dalailul Khairat, kata Nabi. Mulakan Quran kemudian baru baca selawat kepada aku, kata Rasulullah. Quran dulu baru selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ni kalau kata orang ni dia hanya berpada dengan satu sajalah. Tapi kalau kata hari itu dia selawat, hari itu dia baca Quran, tak apalah. Dia baca selawat dekat tempat lain, dia baca selawat. Bukanlah mesti kalau nak selawat je kena buka Quran dulu baca baru baca selawat. Tak, bukan itu maksud saya. Maksud saya sini dia hanya pegang satu tu. Dia kata saya kalau selawat memang saya rasa tenggelam. Saya rasa main dalam hati ni. Tapi baca Quran tak rasa biasa. Ni ajaib ni. Ni masalah ni. Kalau dalam hati ni masalah. Jadi kena hati-hati. Dia kena ikut apa yang disebut oleh panduan para ulama. Sebab tu kata Imam Ibnu Abbad radhiyallahu taala anhu, kata beliau, yang bagi alla yanzura al-'abdu ila suwaril asya' wal yanzur ila haqa'iqiha. Sebab tu seorang hamba jangan tengok kepada sesuatu tadi dengan gambarannya, luarannya sahaja. Tengok dengan hakikatnya. Fasuwarut ta'at, gambaran taat yang kita lakukan la taqtadi wujudal qabul. Tak semestinya dengan taat yang kita lakukan itu bermakna qabul. Tak. Tapi kenapa kita buat juga walaupun tak tahu qabul ke tak? Karena tu kan mengikuti arahan. Kan tu kan kehambaan. Hamba kan kena buat. Bila suruh buat yang qabulnya Tuhan, kamu tak boleh paksa. Habis semayangnya kamu kena kata, ya Allah,
lazim qabul ya Allah. Kamu kena terima ya Allah. Kata, dia tak syarat pula ke Allah. Ini tak ada. Sebab tu kalau kita doa ya Allah, terimalah ya Allah. Kan tu ke arahan tu. Tak bukan arahan tu. Itu dalam, kalau kita mengaji dalam bahasa tu tak dipanggil amr. Itu dipanggil doa. Sebab tu kita angkat tangan doa, kita bukan bagi arahan ke Allah. Walaupun nampak surah macam arahan kan? Ya Allah berikan saya, ya Allah dengan kan berikan tu kan. Kan nampak macam dengan arahan tu, berikan. Nah, a'tini. Kan tu amr kalau dalam nahwu. Lah, hada doa. Salah satu lagi istilah. Lepas tu kata Imam Akhdari dalam Sulam, dia kata apa? Amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Amrun ma'asti'la, arahan adalah daripada yang tinggi kepada yang rendah, dipanggil arahan. Majikan kepada orang bawah, tuan kepada hamba, raja kepada rakyat, ini dipanggil arahan. Kalau sebut ambil sat, itu arahan tu. Walaupun nampak macam dengan minta tolong, tapi minta tadi itu dengan makna arahan. Karena dia lebih tinggi. Ayah dengan anak, ibu dengan anak, ini arahan. Karena isti'la. Wa aksuhu doa, lawan dia. Hak rendah minta kepada yang tinggi. Rakyat minta kepada raja, pada pemimpin. Lagi. Anak minta kepada ayah, tu dipanggil apa? Bukan arahan, dipanggil doa. Minta maksudnya. Minta tolong. Faltimasun, kalau kata sama-sama tarah pula, kawan dengan kawan minta tolong, tu dipanggil iltimas. Tu tak panggil amr, tu tak panggil doa, dia panggil iltimas. Tu istilah lah, istilah minta tolong. Amrun ma'asti'la wa aksuhu doa wa fit tasawi faltimasun waqa'. Itu dalam Sulam Al-Imam Akhdari, Sulam Munawraq, dalam mantik. Baik. Jadi kalau kata surah taat sahaja, gambaran taat itu tidak semestinya diterima. Karena apa? Karena kemungkinan dalam surah taat tadi adanya qadihah, benda yang buruk. Apa dia? Tidak ikhlas. Nampak gambaran comel cantik dengan dia punya rukun dia, dengan eloknya perjalanan, nampak surah gambaran amalan tersebut, tapi rupanya berlaku keburukan dalam amalan tadi kerana tidak ada ikhlas. Maka tidak ada qabul. Maka kerana itu yang menjadi sebab kepada penglihatan yang sebenar adalah qabul amalan tersebut. Faham? Sebab tu kata